Yang ke-13, adab-adab hari Jumaat. Adabu al-Jumu'ah. Adabu al-Jumu'ah. Kita menyambung suri pembacaan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia pada 505 Hijrah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi wa i'lam anna al-jumu'ata 'idul mu'minin wa huwa yawmun syarifun khassa Allah 'azza wa jalla bihi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Maksudnya, ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Hari Jumaat itu hari raya bagi orang Islam. Minggu hari Jumaat itu penghulu, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari bagi orang Islam itu sebagai hari raya. Selain daripada hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha yang memang khusus bagi kita dalam seminggu itu, hari raya hari Jumaat adalah merupakan hari raya bagi kita orang Islam. Bila sebut raya ni orang gembira, seronok. Dan kita orang Islam ni seronoknya kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang menyeronokkan kita, hari kita beribadah kepada Allah. Puasa kenapa seronok? Kerana kita raya puasa kenapa seronok? Kita seronok dapat kembali kepada fitrah kita, iaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah Ramadan. Idul Adha pun begitu juga, kita dapat melaksanakan tuntutan, berkorban, menunaikan haji. Begitulah hari Jumaat, untuk kita menambahkan lagi ketaatan kita berbanding dengan hari-hari yang biasa yang lain. Iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ialah hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi dicemburui oleh orang-orang Yahudi akan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini. Dan pada hari itu ada suatu saat yang mustajab doa. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah Ta'ala akan memberi apa sahaja yang ia minta. Waktu itu waktu yang mubham lah, yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya supaya kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya, mencari waktu tersebut, supaya kita ini kalau boleh istighlal, kita memanfaatkan seluruh hari Jumaat itu, dirahsiakan waktu itu. Maksud umpama sebagaimana kita ni dirahsiakan akan malam Lailatul Qadar, liyajtahidu fi talabiha, kata Allah, untuk kita bersungguh-sungguh dalam mencari malam tersebut. Kita bersungguh mencari pada setiap hari Jumaat itu, untuk kita benar-benar bukan sahaja kita nak khususkan waktu itu,
kita yang menangnya, yang hebatnya ialah kita boleh bersungguh mencari waktu itu yang dikehendaki daripada kita. Maka dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW zakara yaum al-Jumu'ah, Nabi sebut, diceritakan kepada para sahabat hari Jumaat, faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Nah, adanya satu saat, satu masa yang bila mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya, memberikannya, memakbulkannya apa sahaja yang dia minta itu pada hari Jumaat. Al-Imam An-Nawawi menyebut waktu itu khilaf, banyaklah disebut dalam kitab pembahasan pendapat ulama salaf dan khalaf. Bilakah yang dikatakan waktu tersebut? Macam para sahabat, macam para ulama bahas tentang malam Qadar lah. Ada yang kata begini, berbagai-bagai lah. Menjadi perbincangan hangat di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama. Sama jugalah dengan bila yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu waktu yang mustajab itu. Lalu ramai di kalangan para sahabat memilih ataupun mentarjihkan waktu itu ialah waktu selepas daripada asar, selepas daripada solat asar, selepas daripada solat asar. Jadi itu yang ditafsirkan atau diuraikan atau yang dipilih oleh para ulama. Ada juga yang disebut dalam Sahih Muslim, riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma baina an yajlis al-imam ila an taqdiya as-salah." Iaitu waktu itu ialah waktu di antara imam yang berkhutbah tu duduk sehinggalah sembahyang. Di antara waktu dia duduk untuk berkhutbah, sebab dia beri salam sehinggalah dia sembahyang. Jadi itu juga sebahagian temannya yang masyhurnya yang menjadi pilihan para sahabat Nabi SAW ialah selepas waktu asar, waktu yang mustajab itu, selepas daripada sembahyang asar sehinggalah maghrib. Itu waktu yang mustajab doa. Fasta'in laha min yaumil khamis bitanzif thiyabi wa bikathrati tasbih wal istighfar ashiyyatal khamis fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jumu'ah wanwi sawma yaumil jumu'ah lakin ma'al khamisi aw as-sabti id jaa fi ifradihi nahdun fa idza tala'a 'alaika as-subhu faghtasil fa inna ghusl al-jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin ay thabitun muakkadun. Baik, yang utamanya bila kita tahu dah kelebihan dia, ganjaran dia yang Allah nak kurniakan pada hari Jumaat, maka kata dia, bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai dari petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu, kerana ada larangan bagi mengkhususkan berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Jadi pertamanya persediaan kita nak menghadapi hari Jumaat tu
start daripada hari Khamis lagi, semampu yang mungkin, dengan pakaian yang bersih, dengan istighfarnya, dengan tasbihnya, dan semampu yang boleh. Kalau boleh, kita puasalah hari Khamis tu. Sebab kita nak niat puasa pada hari Jumaat, niatlah puasa pada Jumaat. Semuanya disyaratkan disertakan dengan hari Khamis, ataupun kita puasa pada hari Sabtu juga. Sebab makruh mengkhususkan pada hari Jumaat sahaja. La yasum ahadukum yawman jumu'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Riwayat Muslim. Jangan seseorang kamu berpuasa pada hari Jumaat saja, melainkan dia puasa bersamanya sebelum hari Jumaat itu atau selepas pada hari Jumaat. Aw yasuma ba'dahu. Puasa Jumaat, puasalah Khamis, atau puasalah hari Sabtu. Ini tidak khusus. Yalah. Para ulama juga bahas, mungkin juga melihat bila sebuah raya walaupun tidak khusus bagaimana raya puasa raya haji ini, dilarang kita berpuasa. Di dalam kata bila raya puasa raya haji ini, kita ni diharamkan berpuasa dalam bentuk haram lagi. Raya, gembira, seronok, nak makan, nak minum, begitulah hari Jumaat. Namun begitu, jangan khususkan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu berserta. Yang keduanya, apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi hari Jumaat itu adalah satu kepastian. Hukumnya sunat muakkadah atas setiap orang yang baligh, orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mensucikan badanmu dengan mencukur bulu hari-hari. Jadi adab yang keduanya, pertama tadi dari sudut persediaan pada hari Khamis, kemudian kita niat nak puasa kalau boleh. Adab yang ketiga, bangun pagi itu kita mandi. Kalau yang disebut tadi ialah muhtalim. Disebut muhtalim, ataupun orang yang diterjemahkan di sini, hendaklah engkau mandi, kerana mandi pada Jumaat itu bagi orang yang baligh, orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat, disunatkan secara muakkadah. Orang yang dah lebih balik, orang yang memang dihukumkan untuk dia wajib sembahyang Jumaat, maka bagi dia hukumnya sunat muakkad untuk dia mandi pada hari Jumaat tersebut. Sangat-sangat dituntut dia untuk mandi, terutamanya bagi orang Arab ni, terutamanya pada hari kalau dia tak mandi dalam seminggu tu, pada Jumaat tu, eloklah dia bersungguh-sungguh untuk menyediakan diri dia untuk mandi. Yang mungkin kita tak rasa pelik, rasa tak ada juga sangat pasal kita mahal hari mandi. Orang yang musim sejuk, dalam suasana sejuk ni, kalau dia tak mandi pun, maknanya hari Jumaat tu pun mana pun kau mandilah. Mandilah. Mesti kena mandi sebab nak pergi Jumaat. Biasa tak biasa orang sejuk ni, dia mandi 3 hari sekali, 4 hari sekali. Jadi kalau pun tak mandi hari lain, hari Jumaat tu mandilah. Summa tazayyana bisiyabi, fa innaha 'abdu thiyabi
ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب ثيابه إلى الله تعالى. Sebelum itu disebut juga bahawa dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mensucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari dan mengandam misai, menipiskan misai, dan memotong kuku dan menggunakan sugi, ini kain miswak, dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi, dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Fa'innaha summa tazayyana bisiyabil bidhi fa'innaha ahabbu thiyabi ila Allah Ta'ala wasta'mal fi min at-tibi fa'atyaba ma 'inda Allah indaka wa balik fi tanzibi badalika bil halqi wal qassi was siwaki wa sa'iri anwa'in nadhafah wa tatyibir raihah summa bakkir ilal jami' was'a ilaiha 'alal haniyati was sakinah. Kemudian pada hari Jumaat juga kita diajar ataupun diminta supaya bila mana kita mandi itu dengan kita mencukur bulu ari-ari, memotong kuku, bersugi, segala cara-cara bersuci lah. Bersyampu, kalau kita ini bersyampu lah apa semua, buatlah pada hari Jumaat itu untuk kita membersihkan diri kita, segala alat atau bahan-bahan yang menjadikan kita bersuci. Kemudian disunatkan kita untuk memakai pakaian yang putih. Disebut dalam hadis Nabi SAW, "Albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum." Pakailah pakaian kamu yang putih, kerana dia merupakan sebaik-baik pakaian kamu. Hari Jumaat lah, khusus hari Jumaat ni kalau boleh kita khususkanlah pakaian kita dengan pakaian putih. Kalau hari lain kita tak nak pakai pun, sediakan satu pakaian khusus untuk kita ambil. Yalah, banyaklah fadilah-fadilah ataupun petunjuk-petunjuk yang lain selain daripada ianya menjadi kesukaan Rasulullah SAW, mengingatkan mati, mengingatkan mahsyar dan sebagainya. Itu kenapa kita di hikmah di sebalik disunatkan kita ini berpakaian putih pada hari Jumaat. Lepas tu pakai wangi-wangian, pakailah wangi-wangian yang terbaik yang kita ada, yang terbaik yang kita ada, pilihlah. Kemudian bersegeralah pergi ke masjid, bersungguh-sungguh dalam bersegera pergi ke masjid, semampu yang mungkinlah. Berjalanlah dengan penuh ketenangan. Lepas tu bila kita pergi awal tu, kita boleh berjalan dengan tenang. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a ila al-jumu'ati Man ra'a fi sa'ati Man ra'a fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah. Wa man ra'a fi
sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man ra'a fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabasan wa man ra'a fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man ra'a fi sa'ati al-khamisati faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam tuyat as-suhuf wa rufi'atil aqlam واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر متفق عليه ولفظ رفع الأقلام عند البيهقي sebagai disebut oleh kalian. Maksudnya artinya sesiapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat, sesiapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, disebut pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Dia menghampirkan diri dia kepada Allah SWT dengan berkorban dengan seekor unta. Qarraba badana. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing kibas. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, sampai situ ya, ini ganjaran dia, naik ke atas mimbar, maka dilenyaplah buku catatan dan diangkat segala kalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Dalam riwayat yang lain disebutkan 6 Jumaat, 6 jam, iaitu sesiapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan dia berkorban seekor burung. Ada riwayat yang lain. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang ke-6, seakan-akan yang berkorban sebiji telur. Ayam tu burung bertelur. Berkata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, semua masa di antara terbit fajar sampai keluarnya khatib, iaitu naik ke atas mimbar, iaitu ketika gelincir matahari, hendaklah dibahagikan kepada 6 bahagian, sama ada hari itu pendek atau panjang. Tengok kata subuh ini pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Kita start pukul 7 lah. Jam yang pertama 8, jam yang kedua 9, jam yang ketiga 10, jam yang keempat 11, jam yang kelima 12, jam yang ke-6 1. Sampai dah dapat tidur. Semua dapat tidur waktu kita. Tak ada. Itu yang kita tengok video yang orang Arab pagi-pagi dia berjalan kaki. Allah Akbar, kan? Semua orang tengok video tu. Sebab dia tengok hadis ni. Cuma kena ingatlah, keimam sunat. Keimam jangan block. Dia baca dia keimam dia sunat dia kan. Dia tak ada telur pun tu. Sebab dia nak kira tadi lah. Kalau dia dah mari awal, siap dah makmum, tak ada benda lah. Terima memang dia kena lewat. Seaftalnya orang azan tu barulah dia masuk sampai dia ikut khutbah terus. Maknanya dia disunatkan dia tu khutbah terus, naik mimbar terus. Ada hadis dia lah. Jadi pilihlah kita. Adabnya begitu. Bersegeralah kita ke masjid. Cuma itulah macam mana kita rumah ada kerja. Tapi kadang-kadang tak kerja pun, memang dia buat juga. Boleh pula bagi makan, kurus semua. Jadi pandai-pandailah kita memberi masa kita. Jadi bersegera selepas pakai putih hari Jumaat ni, oleh kerana hari raya kita, dituntut kita bersegera ke masjid. Bersegera ke masjid.
dengan penuh keterangan. Penuh keterangan. Wa yuqalu inna fi qurbihim 'inda an-nadari ila wajhi Allah ta'ala ala qadri bukurihim ila al-jumu'ah. Dan ada diriwayatkan bahawasanya kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Ada riwayat bahawa kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Berdasarkan kadar seorang itu pergi ke masjid. Wa yuqalu inna an-nas fi qurbihim 'inda an-nadar ila wajhi Allah ta'ala ila qadri qurbihim ila al-jumu'ah. Ila al-jumu'ah. Disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pagi dia datang Jumaat, tiba dia dapati ada 3 orang yang mendahului dia. Berkatalah yang keempat, "Anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna an-nasa yajlisuna min Allah yawmal qiyamah ala qadri rawahihim ila al-jumu'ati al-awwal wal-thani wal-thalith." Qala al-Baihaqi qalu min Allah ay min 'arsyihi wa karamatihi. Lalu kata orang yang keempat itu Sa'id, aku tengok Nabi, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang ini, sesungguhnya manusia ni akan pada hari kiamat kelak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala, duduk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berdasarkan kepada kadar segeranya dia pada hari Jumaat ke masjid, sama ada yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Allah Ta'ala. Jadi disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ini, wa yuqal inna nas. Jadi mana ada di sana riwayatnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar masa hampir manusia ketika melihat wajah Allah Ta'ala ketika hari kiamat adalah berdasarkan kadar kesegeraan mereka pergi untuk Jumaat. Summa idza dakhalta al-jami' fatlub as-saff al-awwal wa idza ijtama'a an-nas fala tatakhatta riqabahum wala tamurra baina aydihim wa hum yusallun wajlis bi qurbi ha'itin aw ustuwanatin hatta la yamurru baina yadayhi wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyah wal ahsanu an tusalli 4 rak'atin taqra'u fi kulli rak'atin ba'da al-fatihati al-ikhlas 50 marratan. Wa fil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannati aw yura lahu wa la tatruki al-tahiyyata wa
wa in kana al-imam yakhutub. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, imannya, sesuai iman kita bincang ni, maka tuntutlah saf yang pertama. Ini kita ulang banyak kali dah. Saf yang pertama. Bagi awal, pergilah saf pertama. Tuntutlah saf, cari saf pertama. Pilihlah saf yang pertama. Okey. Sibuk nak duduk saf yang belakangnya akhir. Ini lagi besar masjid, lagi belakang nak duduk. Masalah kita pelik sebut saya. Kerana apa tahu. Tu orang suruh belajar, suruh mengaji, nak pergi semayang. Tunjuk sangat kita tak tahu tu kenapa. Jadi kalau kita mengaji belajar ni, kita tak akan cari soal belakang. Kita cari soal depan. Orang musuh, susah kaki tu cerita lain. Orang yang musuh sakit tu nak cari dia apa semua tu kita faham. Ini sehat walafiat. Kenapa nak cari soal belakang? Carilah soal depan. Tubuh tu soal depan. Kalau kita kata bahasa kasar macam dia yakin dia masuk syurga dah lah. Tu adalah bahasa kasar lah sikit. Biarlah orang lain ke depan. Pasal dia belum cukup amal. Aku dah banyak, duduk belakang lah. Itulah kalau bahasa kasar fahamnya. Aku dah banyak amalnya, duduk belakang-belakang sudah lah. Yang orang lain tak banyak amal tu di depan. Gitu. Kalau kita cakap bahasa gitu macam mana awaknya? Tak, rasa ke nak duduk belakang lagi depan? Tak. Kita rasa kita kurang, kita rasa kita tak cukup. Tak, kita kurang. Jadi kita nak duduk depan lah. Kita nak duduk depan. Pasal kita tak tentu lagi ni. Ataupun balik kurang kita pergi masjid, kita tahu di rumah Allah SWT jadi dekat dengan Allah. Kita nak tunjuk wajah kita depan Allah tu. Walaupun kita tahu kita ni malas juga, tak sungguh juga. Tapi Allah cuma nak tunjuk juga lah. Bagi ada aku ni dalam senarai tu. Kalau kita berasa gitu, kita nak di depannya. Kita nak di depannya. Kita tak akan di belakang. Sebab kita rasa kita kurang. Kita rasa kita kurang. Cara tu nak suruh kita bagi depan tu lah. Kita terang tu bukan nak kunding siapa-siapa, tidak. Niatnya nak suruh kita bagi depan. Sebab kita rasa kita lemah, kita rasa kita tak banyak amal. Ambillah peluang ganjaran yang Allah nak sediakan untuk kita dudukkan di samping ia. Bukan memang ada. Sebab kerana dia disebut depan nanti. Baik, kenapa kita minta dosa yang pertama itu? Tapi kalau orang sudah ramai, maka jangan kau melangkahi bahu-bahu mereka. Itu dia. Kalau orang ramai, lain pula. Masalahnya orang tak ramai. Kita lah orang yang awal. Walaupun dah dapat telur pun, kita lah awal. Tak nak arah lah. Walaupun mendapat telur pun, kita lah awal ni. Jadi pergilah depan. Lagi tak pernah depan tu, supaya orang lain tak melangkau kita. Tak melangkau kita yang lewat tu. Dan jangan engkau lalu di hadapan orang sedang sembahyang. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapan. Duduk atau melintas orang tengah sembahyang tu. Sebolehnya mungkin jangan melintas orang yang tengah sembahyang. Man takhatta riqaban nas, disebut dalam hadis Nabi SAW pertama, "Lau ya'lamu al-mar'u baina yaday musalli mada 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalau ada orang yang melintas orang sembahyang tu, dia tahu akibat dia, maka dia sanggup tunggu hatta 40 pun. Sama ada 40 hari ke, 40 jam ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, dia sanggup tunggu daripada dia melintas orang yang sedang sembahyang di hadapan orang yang sedang sembahyang. Di sini Imam Bukhari. Begitu juga tadi lah orang yang apa ni dia
apa, dia melangkahi bahu ni. Hadis yang agak tegas dalam Imam Tirmizi menyebut tentang larangan tersebut. Man takhaffa riqaban nas yaumal jumu'ati ittakhadha jisran ila jahannam. Siapa yang suka ni melangkahi bahu-bahu orang pada Jumaat, sesungguhnya dia sedang membina jabatan ke neraka jahanam. Nampak macam kita nak cerita adab, sangat tegas. Tengah-tengah adab ni sangat tegas dalam syarak, walaupun dia tidaklah sampai kepada peringkat haram, tapi dia adab itu Rasulullah pertegaskan dengan ancaman neraka jahanam. Ini pentingnya kita ada di tengah-tengah keadaan adab itu sangat-sangat dipertegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kita lah yang sampai awal tadi duduk depan, jangan menyebabkan orang lain melangkahi kita. Kita orang kata sayang menyayangi, bila sampai masjid ni adanya kasih sayang, kita merahmati orang lain, insya-Allah orang merahmati kita. Man lam yarhamun nas la yarhamullah. Siapa yang tak merahmati orang lain, manusia, Allah tak merahmati dia. Kita nak orang menyayangi kita, Allah merahmati kita, kita letaklah, kita buatlah sesuatu benda yang menjadikan Allah kasih kepada kita, orang kasih kepada kita, orang sayang kepada kita. Jadi kita dari segi akhlak kita tadi lah, yang kita susun, yang kita pastikan. Bila sampai awal masjid, pastikanlah kita bersegera mencari tempat di hadapan, mencari tempat di hadapan. Dan jangan kau duduk dalam masjid kecuali setelah kau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita baca insya-Allah. Di sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi.